Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al nuran wa hudan. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Wilayah yang memberikan kepercayaan kepada saya. Seterusnya terima kasih banyak-banyak kepada puan-puan, pada tuan-tuan, pada hajah-hajah, haji-haji, muslimin, muslimat, adik-adik juga ada di sini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan sebanyak-banyaknya rahmat kepada kita dalam majlis Al-Quran pada pagi ini. Allahumma amin. Dan pada hari ini, ya, mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk bersama dengan satu lagi surah, untuk kita berkenalan dengan satu lagi surah di dalam Al-Quran. Pada bulan lepas kita telah bersama dengan surah Hud, kalau tidak salah saya, ya. Kita bersama dengan surah Hud, dan kali ini kita berkenalan dengan surah Yunus. Apakah keistimewaan surah Yunus, ya? Apakah yang menarik dalam surah Yunus? Jadi dalam tempoh tidak sampai 2 jam ini, mari sama-sama kita membetulkan niat dan kita memberikan perhatian, dengan harapan pukul 12 nanti semua yang hadir ada pelbagai sebab untuk membaca surah Yunus atau menghafal 1-2 ayat yang ada di dalam surah Yunus. Kerana surah Yunus ini saya faham kita bukan mudah untuk menghafalnya, kerana ia dalam kategori surah-surah yang panjang-panjang, ya. Ia adalah surah yang mengandungi 109 ayat, ya. Tetapi di dalam surah ini ada beberapa ayat yang seronok kalau kita boleh hafal. Ada beberapa ayat yang sangat memberikan motivasi, ya, kepada kita. Jadi tugas saya, amanah saya adalah untuk berkongsi kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah semua, ayah ibu semua, di manakah ayat-ayat yang boleh dihafal dan menjadi teladan, boleh diambil banyak pengajaran daripada ayat-ayat berkenaan. Baiklah. Untuk makluman, apabila surah ini namanya surah Yunus, maka pastinya di dalam surah ini ada kisah seorang Nabi yang bernama Yunus alaihi salam. Tetapi
anda akan mendapati hanya satu ayat sahaja yang menceritakan tentang Yunus dan kaumnya. Surah ini ada 109 ayat. Ya, bila nama surah Yunus, kita menjangkakan cerita Nabi Yunus panjang lebar lah dalam surah ini. Tetapi itulah Al-Quran, kalam Allah. Allah Maha bijaksana untuk menetapkan, ya, dalam surah ini, ya, ada berapa nabi dalam surah ini. Ya, anda akan mendapati dalam surah ini ada 3 orang nabi. Ketiga-tiga nabi berkenaan semua ada kaitan dengan air. Sebab Nabi Yunus ada kaitan dengan air. So ada cerita Nabi Nuh alaihi salam, ada cerita Nabi Musa alaihi salam, ada cerita Nabi Yunus alaihi salam. Tahukah anda ketiga-tiga nabi ini ada kaitan tak dengan air? Kan, Nabi Nuh dengan bahteranya, Nabi Musa di Laut Merahnya, dan Nabi Yunus alaihi salam dengan peristiwa ditelan oleh ikan. Baiklah. Yang penting pada hari ini, ya, kita kenal terlebih dahulu latar belakang surah Yunus sebelum saya pergi kepada ayat-ayat tertentu sahaja. Ya. Surah Yunus ini, untuk makluman ayah ibu semua, ia adalah surah yang diturunkan di penghujung perjuangan Nabi di Makkah. Surah Yunus ini, ya, kalau dalam Quran surah yang ke berapa? Surah yang ke-10. Surah yang ke-10. Ya, maknanya kita akan jumpa kita baca surah At-Taubah, ya, surah yang ke-10 daripada 114. Tetapi kalau menurut pengalaman Nabi dan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, surah ini duduk di hujung-hujung perjuangan Nabi di Mekah. Maksudnya surah ini memang diturunkan kerana itu sangat memerlukan motivasi daripada Allah, kerana mereka berdepan dengan tentangan yang sangat dahsyat. Selepas 13 tahun, selepas 12 tahun, selepas 11 tahun, usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya untuk menambah kuantiti orang beriman yang ramai. Jadi kita kena faham, ya, terlebih dahulu surah ni surah Makkiyah, diturunkan di Makkah, dan di Makkah itu 13 tahun. Tetapi ia turun di awal ke, di tengah ke, di hujung? Dan di hujung ni macam mana perjuangan dakwah Nabi dan para sahabat? Makin senang atau makin susah? Makin susah. Makin susah. Dan ada usaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila anda nak kena bunuh, bila pengikut-pengikut anda mahu dibunuh, maka agaknya lah apa yang boleh memberikan semangat dan motivasi untuk terus berdakwah walaupun orang nak bunuh. Maka surah Yunus diturunkan, ya, untuk memberikan semangat kepada Nabi dan para sahabat. Baiklah. Nama Nabi Yunus, ya, tahukah anda siapakah Nabi Yunus? Yunus bin Matta. Kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama penuh beliau dalam hadis yang sahih adalah Yunus bin Matta, ya, alaihi salam. Tetapi ini adalah senarai panjang keturunan beliau. Tak payah tulislah, tak selesai nanti setengah jam. Tetapi ada nama-nama penting dalam keturunan ini, antaranya adalah, cuba nampakkan perkataan Yahuda. Nampak tak perkataan Yahuda? Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Jangan lupa, ya, di tengah-tengah ini pun ada Sulaiman bin Daud. Jadi Yunus alaihi salam ini adalah keturunan yang terkemudian, ya, selepas zaman pemerintahan Islam di Palestin, iaitulah zaman pemerintahan yang penuh keadilan di bawah Daud dan di bawah Sulaiman alaihi salam.
Ya, yang menariknya Nabi Yunus ini ya adalah keturunan Yahuda bin Ya'qub. Keturunan Nabi Sulaiman lah maksudnya, keturunan Nabi Daud bin Yahuda bin Ya'qub. Siapa Yahuda ni? Yahuda ini adalah salah seorang yang meletakkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam telaga. Kalau baca surah Yusuf, Yahuda bukan Bunyamin, adik kepada Yusuf alaihi salam. Yahuda adalah salah seorang daripada 10 orang yang turut sama mengatur konspirasi jahat kepada adik kandung mereka sendiri, adik mereka sendiri, adik tiri mereka sendiri. So maksudnya Yahuda ini pada awal ceritanya jahat, tetapi akhirnya menjadi saleh. Hasil daripada tarbiyah Nabi Yusuf adik mereka semasa mereka datang ke Mesir meminta makanan, dan mereka tidak menyedari adik mereka yang dihumban ke dalam telaga telah menjadi penguasa, telah menjadi menteri, telah menjadi pemangku raja Mesir pada waktu itu. Pengajaran dia apa? Ya memanglah cerita diorang tu dalam surah Yusuf menyebabkan kita marah. Sebab buat begitu kepada Nabi Ya'qub, nipu ayah sendiri, buat begitu pada adik sendiri, memanglah kita marah. Tetapi Al-Quran ajar kita, ya, bila kita marah ni jangan sampai terlalu marah, kerana kamu tidak tahu satu hari nanti dia mendapat hidayah. Yahuda antara 10 yang mendapat hidayah di kemudian harinya. Dari keturunan dia, keturunan para anbiya. Lalu Yahuda salah satu daripada 11 bintang cerah yang sujud kepada Yusuf. Ya, bintang cerah. Bintang cerah ni maksudnya orang-orang yang saleh. Yalah, macam kita lah. Kan, kita pun ada cerita-cerita hitam di masa lampau. Kan, ada keterlanjuran dan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Tetapi jangan jadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Ya, Allah sentiasa memberikan pengampunan dan membuka pintu taubat walau besar mana pun dosa kita. Ya, maka bertaubatlah. Ia adalah cara Allah muliakan kita. Ya, sentiasa memperbaharui taubat, kerana itu cara Allah Ta'ala muliakan kita walaupun kita ini ya pernah melakukan maksiat. Ya. Kemudian Nabi Yunus ini diutuskan kepada satu kaum yang dinamakan kaum itu Nainawa. Ya, berdasarkan hadis, ya, kaum ini adalah namanya Nainawa. Wallahu a'lam, mereka ini duduk di mana pada zaman siapa, tetapi apabila dibuat perbandingan dengan cerita ini dalam Old Testament, ya, dalam sumber bukan Al-Quran, sumber orang-orang Yahudi, ya, sumber orang-orang Kristian, wallahu alam, maka dalam kitab diorang tu ada persamaan dengan kisah di dalam Al-Quran antara, ya, mereka bukan persamaan dengan Quran, persamaan dengan apa yang Nabi kata Nainawa, iaitulah barangkali Nineveh, satu tempat yang berhampiran dengan Mosul di Iraq pada hari ini. Ya, dan dikatakan oleh sejarawan zaman ini adalah lebih kurang 700-800 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa bin Maryam. Ya, dan ini adalah empire kuning, satu empire yang bernama, saya tak tahu nak sebut macam apa benda tu. Yang penting bukan Syahri lah. Empire Assyria. Okay, bukan macam tu lah. Assyria, apa dia? Kan? So, menurut sejarah, ini bukan maklumat daripada Quran Sunnah, tetapi menurut sejarah barangkali di situlah baginda diutuskan kepada satu kaum yang boleh kita katakan peradaban. Dan pernah tak dengar kisah Nabi Yunus ditelan oleh ikan? Ikan tu duduk kat mana? Laut tu duduk kat mana? Wallahu alam, barangkali
baginda apabila berdakwah kepada kaum di Nainawa, kaumnya tidak mahu beriman dan memarahi Yunus alaihi salam. Yunus pun menjadi marah kepada mereka, lalu meninggalkan mereka. Ya, sebelum baginda meninggalkan mereka, baginda berkata, azab Allah akan datang kepada kalian dalam tempoh 3 hari. Ini berdasarkan informasi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud kata, Yunus berkata, ya, kerana kalian menentang apa yang telah saya seru selama ini, maka nantikanlah azab Allah dalam tempoh 3 hari. Lalu baginda meninggalkan kaumnya dalam keadaan belum datang perintah Allah agar baginda meninggalkan kaumnya. Allah belum bagi perintah, maka jangan berhijrah. Tetapi baginda berijtihad. Ya, tahu ijtihad kan? Baginda tak buat salah. Baginda beranggapan ada kaum lain lebih memerlukan saya. Kalau kalian tolak saya, tak mengapa, saya akan pergi pada kaum yang lain. Baginda pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, karena baginda dimarahi oleh kaumnya, dicaci, dimaki. Lalu baginda pun meninggalkan kaumnya, bergegas keluar daripada negaranya dan sampai di satu pelabuhan. Wallahu alam, ya, barangkali pelabuhan itu adalah pelabuhan Yafa ataupun Jaffa, dan baginda mendapati kapal di situ sudah penuh dengan penumpang-penumpang. Ini menunjukkan orang dah beli tiket lebih awal, orang dah beli online, dan dia baru nak walk in. Memang silap lah, tetapi tak mengapa, dia sangat terdesak, dia sangat tidak mahu lagi bertemu dengan kaumnya. Ya, dia seolah-olah nak bergegas keluar sebelum azab tu datang. Jadi dia tidak boleh buang masa, takut dia terkena azab itu bersama. Maka kapal penuh pun tak mengapa, dia naik saja. Alhamdulillah dia pun naik, dan kita pun tahu sesuatu berlaku di tengah-tengah laut apabila kapal berkenaan berlayar. Ya, ombak menyerang dari segenap arah, lalu undian dilakukan kerana kepercayaan orang-orang yang berada di atas kapal bahawasanya, ya, Tuhan sedang marah dan ada seseorang dalam kapal ini yang perlu disingkirkan bagi meredakan ketegangan. Oh, tu meredakan ketegangan tu, untuk menenangkan laut. Ya, jadi undian dilakukan. Kali pertama Yunus bin Matta yang keluar. Kali kedua Yunus bin Matta, orang tak sanggup nak humban baginda. Ya, kali ketiga kertas itu keluar orang yang sama, maka fahamlah, ya, kehendak Allah agar baginda tidak berada di atas kapal berkenaan. Lalu dihumban. Lalu ada yang menyambut baginda. Tidak pasti adakah terus disambut ataupun baginda pada awalnya cuba sedaya upaya menyelamatkan diri. Kapal itu berlayar, waktu itu baru ikan berkenaan datang. Jadi tidak pasti adakah orang yang duduk di atas kapal melihat peristiwa ditelan ikan ataupun tidak sempat melihatnya. Yang pasti orang-orang di dalam kapal meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab ini laut, tengah-tengah laut. Kalau humban tepi pantai buat apa? Tengah-tengah laut ni, maka orang semua say goodbye lah, ya. Tetapi Allah Ta'ala mendatangkan satu ikan dalam surah Al-Qalam. Ikan itu dalam Suratul Anbiya, ikan itu tidak ada nama, tetapi Allah kata An-Nun. Ya, wallahu alam, barangkali itu nama ikan berkenaan, ya, An-Nun wa Dhan-Nun, ya, penunggang, pemilik ikan nun. Jadi ikan tu datang untuk tunduk kepada majikannya. Subhanallah. Nabi Yunus, Allah Ta'ala kata baginda adalah Dhan-Nun,
Dia owner kepada ikan tu, padahal dia tak tahu menahu pun pasal ikan tu. Yang dia tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bakal meninggal dunia tanpa kubur. Kan? Tetapi kehendak Allah, ya, tidak ada yang boleh menghalang kehendak Allah. Akhirnya baginda mendapat gelaran yang kedua, Sahib Al-Hut, Suratul Qalam. Sahib Al-Hut. Satu, Nun. Yang kedua, ini bukan nama lah. Al-Hut ni memang ikan. Al-Hut memang ikan, tetapi An-Nun nama ikan berkenaan. Wallahu alam. Tetapi menariknya, Allah Ta'ala kata, Yunus itu telah menjadi sahib. Sahib. Dia bersahabat dengan ikan tu. Maksudnya, ikan berkenaan, ya, tidak akan sekali-kali mengapa-apakannya. Sebab itu Al-Quran menggunakan perkataan iltaqama, iltaqama. Ikan berkenaan menelannya bulat-bulat. Sedangkan ikan bila memakan sesuatu seperti berdaging, pasti dikunyah. Maka apa faedahnya gigi itu kalau tidak untuk mengunyah? Tetapi apa yang terjadi adalah ikan ini iltaqama, menelan, terus masuk ke dalam. Kerana baginda adalah VIP. Baginda adalah tetamu. Baginda mesti belajar sesuatu di dalam kegelapan, dalam kegelapan, dalam kegelapan. Kegelapan perut ikan adalah ikan di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan malam. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan tinggal doa tu. Dia akan mengeluarkan kita daripada masalah dalam hidup. Lalu baginda dicampakkan keluar ke satu lokasi yang tidak diketahui. Ya. Tetapi di tempat itulah baginda merasai kesakitan bila keluar. Kerana anda duduk lama di tempat beresid. Ya. Kulit anda mengalami kesakitan yang amat sangat bila terdedah pada cahaya matahari. Ya. Anda barangkali duduk dalam perut ikan berkenaan barangkali berhari-hari. Setengah ulama kata 3 hari, setengah ulama kata, ya, sampai 7 hari. Ya. Dan baginda lah satu-satunya manusia yang boleh mendengar zikir haiwan-haiwan di dalam laut. Kan? Sebab baginda satu-satunya manusia yang berada di dasar lautan tanpa alat menyelam. Semuanya kuasa, ya, memelihara baginda. Lalu baginda yang disangka mati rupanya masih hidup. Dicampakkan ke satu pulau dalam keadaan baginda sangat sakit. Allah tumbuhkan satu pokok, ya, Allah tumbuhkan satu pokok yaqtin, iaitulah labu. Ya, labu. Labu ini terbukti dari sudut sains pun memang merawat sakit kulit, dan banyak lagi khasiat buah labu. Ya. Jadi baginda telah diizinkan Allah pulih tubuhnya dengan satu pokok yang Allah tumbuhkan di hadapan matanya. Sedangkan pulau berkenaan padang jarak, padang Tukuko, tak ada apa-apa. Okey? Lalu Allah Ta'ala mengembalikan baginda dengan tenaga baru, dengan kesihatan baru. Baginda kembali kepada kaumnya. Baginda patah balik kepada kaumnya, dan kami utuskannya kepada satu kaum yang 100,000 lebih dan ke atas. Allah Ta'ala kata kaum Nabi Yunus ini adalah 100,000 lebih, 100,000 dan ke atas. Dalam Al-Quran tidak ada satu kaum pun Allah Ta'ala sebut angka. Al-Quran jarang memperincikan maklumat-maklumat seperti di mana, bila terjadi, siapa. Tiba-tiba Al-Quran menyebut jumlah penduduk kaum yang menerima kedatangan dan kepulangan semula Nabi Yunus. Dan jumlah mereka, kata surah As-Saffat 37 ayat 147, jumlah mereka adalah 100,000 lebih. Subhanallah, Al-Quran jarang sebut angka. Al-Quran jarang sebut benda tak penting.
Tetapi Al-Quran kali ini menyebut angka menandakan penting. Menandakan ada kepentingan, ada pengajaran. Nak katanya, tidak sedikit jumlah kaumnya yang telah beriman. Yunus bila balik, Yunus alaihi salam bila patah balik ke Nainawa, dia terkejut. Orang yang disangka mati kena azab, hidup lagi. Orang tengok dia hidup lagi. Sebab orang viral masa tu. Yang Yunus innalillah. Orang tak kata hafizahullah, dah orang kata rahimahullah. Jadi kedua-dua terkejut. Yunus terkejut kerana mendapati azab tak turun. Dia kata 3 hari dia belah al-gawar. Tetapi bila pulang saja, sihat walafiat belaka, dan semuanya menyambut kedatangan Yunus sebagai seorang rasul. Semua orang menangis-nangis, teresak-esak kerana, ke mana kau Yunus? Sesungguhnya kami telah beriman semasa kau tiada. Rupa-rupanya azab itu memang datang pada hari ketiga, namun tanda-tandanya sudah muncul hari kedua. Lalu apabila melihat tanda-tanda azab sudah dalam perjalanan, mereka beriman sebelum azab yang sepenuhnya datang. Tidak pasti apakah bentuk azab. Kalau katakan ribut taufan, bawa batu kerikil macam yang terkena pada kaum Ma'ad, maka sudah pasti cuaca mendung. Ya, barangkali berjam-jam mendungnya, tidak ada cahaya matahari menembusi bumi. So, mereka jadi takut. Sehingga riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat mengatakan mereka keluar beramai-ramai, berdoa pada Allah dan bertaubat beramai-ramai. Sehingga haiwan-haiwan pun ketakutan, turut sama menyertai manusia bertaubat. Sedangkan waktu ini Yunus tidak ada. Yunus alaihi salam sedang ditarbiyah oleh Allah, ya, di alam lain. Ya, di alam lain. Jadi tuan-tuan, apabila Yunus kembali ke Nainawa, ya, baginda menyaksikan kaumnya telah beriman, dan kaumnya melihat seorang yang disangka mati, ya, rupa-rupanya masih hidup, mengukuhkan iman diorang. Mengukuhkan iman diorang sebab apa? Bukan dapat tahu telah lemas, mati, tenggelam, tetapi rupa-rupanya masih hidup. Antara pengajaran bagi saya lah, bila kisah Nabi Yunus ini saya kaji, pertama sekali dia memang betul-betul menggambarkan umat Nabi Muhammad yang sudah tiada Rasul. Rasulullah tak ada sekarang, dia jauh daripada kita dari sudut masa dan dari sudut tempat. Baginda makamnya, kuburnya di Masjid Nabawi di Madinah sana, jauh. Kita Malaysia, jauh. Kita perlu melakukan umrah untuk ke sana. Kita perlu melakukan haji untuk ke sana. Dan jauhnya Nabi, batang tubuh baginda adalah 1400 tahun. Jauh. Ya. Tetapi walaupun Nabi jauh, adakah ajaran Nabi jauh? Al-Quran adalah ajaran Nabi. Sama macam Nabi Yunus. Walaupun dia sudah tidak ada bersama dengan kaumnya, maka apa sepatutnya sikap kita sebagaimana sikap kaum Nabi Yunus? Beriman walaupun Nabi tak nampak. Walaupun anda tak nampak Nabi, tetapi Nabi ni pernah cakap dulu, maka berimanlah. Jadi itulah antara yang menarik. Dan tiba-tiba Nabi Yunus pun muncul, dan mereka beriman sebelum itu lagi. Seorang rasul yang disangka sudah tiada, tiba-tiba ada. Ini pun bagi saya menunjukkan akhir zaman. Kita beriman walaupun tak nampak rasul. Pemuda Al-Kahfi beriman walaupun tak ada rasul. Tetapi nanti akan anda nampak rasul yang diutuskan. Sallallahu alaihi wasallam adalah penamat kepada para rasul. Tetapi akhir zaman akan berkesudahan dengan anda akan nampak seorang yang bernama Isa bin Maryam. Kalaupun tidak anda, anak cucu cicit anda. Ia adalah jelas daripada Quran dan Sunnah bahawasanya baginda adalah tanda kiamat.
Baginda datang tidak lain tidak bukan sebagai seorang rasul yang seterusnya, tetapi sebagai seorang yang menandakan kiamat. So masa tu beruntunglah orang yang dah beriman lebih awal. Dan yang baru beriman pun beruntunglah. Sebab matahari belum terbit daripada barat. Isa bin Maryam akan muncul. Jadi saya harap ayah ibu boleh nampak ya, dan boleh kaitkan. Banyak persamaan. Beriman tapi rasul tak ada. Itulah kita sekarang. Dan nanti kalau berikan rezeki boleh nampak balik rasul yang kita baca ceritanya dalam Ali Imran, yang kita baca ceritanya dalam surah As-Saf, yang kita baca ceritanya paling banyak dalam suratul Maidah. Masa kita baca tu kita nampak ya. Cerita Nabi Isa tu kita nampak. Dia di alam lain. Baginda di alam lain. Tetapi satu hari nanti Allah akan mendatangkan baginda untuk membantu Imam Mahdi dan membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi Dajjal dan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah. Tibalah masanya kita pergi kepada ayat yang menceritakan tentang Yunus dalam surah Yunus. Ayat 98. Masya Allah ya, sudah berada di penghujung Al-Quran. Penghujung surah dah. Seronok kuliah tafsir macam ni. Surah Yunus ayat 98 dah. Alhamdulillah. Dan nak habis dah program. Ingat kau ustaz ni nak mula ayat 1, ayat 2, sikit-sikit, ayat 98 dah. Okey. Inilah satu-satunya ayat yang menceritakan tentang Nabi Yunus dalam surah ni. Kadang pelik tau. Nama surah Yunus sedangkan cerita hanya satu ayat je. Dan yang satu ayat ni pula, mana cerita yang saya ceritakan tadi? Ayat ni tak sebut pun apa yang saya cerita panjang lebar tadi. Melainkan cerita yang paling akhir saya sebut tadi. Kaum dia beriman. Itulah ayatnya. Okey? Itulah ayatnya. Tetapi kalau Nabi Yunus yang lain-lain, surah Yunus tak bagi tahu. Nama Yunus. Tetapi cerita yang saya sebut tadi tak ada pula dalam surah Yunus. Dia ada dalam surah yang lain. Surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Al-Anbiya, surah As-Saffat, surah Al-Qalam. Tiba-tiba surah nama surah Yunus tak cerita banyak pun. Cerita pasal fasa terakhir dakwah Nabi Yunus, di mana 100,000 orang lebih telah memeluk Islam, beriman kepada ajaran baginda. Itu makluman. Al-Quran bila kata 100,000 lebih, surah apa tadi? As-Saffat. Ayat berapa saya tak ingat, boleh bantu? Saya dah tunjuk dekat slide tadi. 147 Al-Quran sebut jumlah mereka yang beriman sebagai tafsiran pada ayat 98 ini. Nanti saya akan bacakan sepenuhnya ayat ni. Okey. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ini ayat Quran ya, bukan fakta sejarah. Ia adalah fakta sejarah dalam Quran. Kami utuskan, ataupun menurut ahli tafsir, kami kembali mengutuskan. Sebab dia bukan pergi tempat baru. Dia kembali ke negaranya yang dikeluar tadi. Kami utuskannya kepada kaum yang 100,000 dan ke atas. Agaknya kenapa Allah mention 100,000 lebih? Satu-satunya kaum dalam Al-Quran. Okey, ayah ibu sebut pada saya senarai kaum-kaum yang pernah anda belajar daripada Al-Quran yang dimusnahkan. Kaum Nuh tak ada nama. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut, ataupun Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat, Ashabul Mu'tafikat, negeri yang diterbalikkan.
Itulah kaum Sodom. Lagi, anda pernah dengar cerita Al-Quran terlalu banyak kisah kaum-kaum yang dimusnahkan Allah, diazab Allah, musnah. Dan banyak lagi kaum-kaum yang Allah tidak cerita kerana tidak ada keperluan, perangai diorang sama sahaja, Allah musnahkan diorang. Tiba-tiba Al-Quran beri pengecualian. Allah Ta'ala ajar kita ni jangan mudah pukul rata orang. Jangan hanya kerana satu orang tu kita berdendam, lalu kita anggap seluruh orang-orang sepertinya pun perangai sama mereka. Jangan begitu. Sebab Al-Quran sendiri ajar kita pengecualian. Memanglah orang-orang dulu-dulu lawan Nabi-Nabi, sehingga Nabi-Nabi ini menangis kerana diperlakukan begitu. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nabi akhirnya berhenti berdakwah, serahkan padaku, aku ambil alih. Bila Allah Ta'ala ambil alih, maka inilah padahnya. Tetapi Allah tak pukul rata. Tidak semua kaum-kaum terdahulu tak dapat hidayah. Ada satu kaum yang dapat hidayah. Mereka adalah kaum Nabi Yunus. Subhanallah. Dan tiba-tiba bila Allah buat pengecualian, Allah Ta'ala sebut angka dia. Pertama sekali kita belajar, bila orang Rasul diutuskan kepada sesuatu kaum, jangan anggap jumlah diorang 100 orang, hatta 1000 orang, hatta 10,000 orang. Satu orang Rasul bila diutuskan kepada kaum, ya qaumi, mereka sebenarnya sedang bercakap dengan jumlah 100,000 lebih. So kias begitu, supaya jangan anggap kerja Rasul ini kerja remeh, seolah-olah para Rasul ini ada masalah pendekatan, lalu orang menolak mereka kerana pendekatan. No, mereka berhadapan dengan jumlah yang sangat besar, dengan satu orang yang bernama Rasul. Dari pintu ke pintu, boleh bayangkan berapa tahun masa diperlukan untuk ketuk pintu ke pintu. Para Rasul bukan himpunkan kaum di satu stadium and then pegang mikrofon berdakwah, walaupun stadium boleh muat 100,000. Dulu mana ada benda ni, dulu mana ada stadium. Dulu orang tak ada sebab nak pergi stadium, orang tak ada sebab nak berhimpun. So Rasul ini perlu ketuk pintu ke pintu demi mengetuk hati ke hati. Tak ada seorang pun beriman kecuali sedikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, aku tak pukul rata orang dulu-dulu semua tak beriman. Ada satu yang beriman, dan mereka adalah kaum Yunus, dan jumlah mereka 100,000 lebih. Menakjubkan apabila anda kalau saya boleh tanyalah, selain daripada apa yang saya sebut tadi, kias jumlah kaum pada setiap Rasul-Rasul bila diutuskan, apa lagi sebab Allah sebut 100,000 lebih? Kenapa kena sebut 100,000 lebih? Kenapa penting fact figures tu? Kalau tak sebut pun tak apa kot. Kenapa kena sebut 100,000? Agak-agaknya susah kan soalan tu? Letakkan diri anda di tempat Nabi SAW dan para sahabat. Turun angka ni namanya surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat yang ke-147. Nabi duduk kat Mekah ke Nabi duduk kat Madinah bila turunnya cerita 100,000 lebih ni? As-Saffat Makkiyah, turun kat Mekah. Ada kuasa ke tak ada kuasa? Tak ada. Ramai ke sedikit? Tiba-tiba Allah Ta'ala kata kaum Yunus yang telah beriman kepada Rasul 100,000 lebih. Adakah faedah daripada Allah sebut 100,000 lebih? Ada faedah. Kerana cuba kira jumlah para sahabat apabila Nabi wafat. Berapa jumlah para sahabat? Menurut angka yang paling rajih 114,000. Pendek kata 100,000 lebih. So bukan kebetulan Allah Ta'ala sebut di Mekah akan beriman kepadamu 100,000 lebih
jumlah yang sama beriman kepada kaum Nabi Yunus. Maaf, kepada Rasul Nabi Yunus. So Nabi tak tahu apa-apa masa ayat tu turun. Tetapi rupa-rupanya subhanallah, Al-Quran berbicara dua benda dalam satu masa. Satu cerita Nabi Yunus, satu lagi akan ada. Hari ini memang boleh dibilang dengan jari masa surah tu turun. Nabi sangatlah melihat jumlah orang beriman sedikit, boleh dibilang dengan jari. Ya, tetapi 10 tahun selepas itu, orang yang beriman kepada Nabi dan mati dengan Muslim, tahu kan definisi sahabat? Man laqiyar Rasul, ya, wa amana bihi, wa mata ala al-Islam. Jumlah dia orang 114 surah. 114 ribu. 114 ribu. Maknanya 100 ribu lebih. So, dua benda dalam satu ayat. Nampak tak? Padahal ketika Nabi baca, Nabi tak tahu apa-apa. Quran ni kadang-kadang kita baca, kita tak rasa ayat tu sebab belum jadi. Tetapi bila kita baca apa-apa pun ayat, kita kena sentiasa ingat, ya, satu hari nanti apa aku baca ni akan berlaku. Contoh ayat-ayat yang kita baca tentang cerita orang sakit dalam Al-Quran. Masa kita baca tu kita tak sakit. Nanti ayat kau baca bulan lepas tu lah akan memberikan kekuatan. So, Quran begitu. Jangan sangka bila anda dapat baca Quran, ia hanya untuk dapat pahala sahaja. Sebenarnya Allah bagi rezeki untuk bina kekuatan sekarang menjelang takdir yang bakal ditentukan. Ya, Allah bagi kita rezeki, tiba-tiba dapat jumpa cerita Nabi Ayub. Kita pun baca ayat-ayatnya. Sebab apa? Bukan saja-saja Allah rezekikan kamu dapat jumpa cerita Nabi Ayub ataupun dapat dengar kuliah tafsir Nabi Ayub. Sebab dalam ketentuan Allah, bulan depan akan sakit, tahun depan akan sakit. So ayat tu akan jadi kekuatan, akan beri kekuatan. Okey, ada soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Kalau tidak ada, kita kembali ke rahmatullah. Kita kembali pada ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penting faham ayat ni, sebab saya selalu sebut surah tu nama apa? Lepas tu kena tengok ayat yang sebut nama surah tu. Lepas tengok ayat yang sebut nama surah tu, insya-Allah kita akan faham surah ni walaupun panjang, dia berkisarkan tentang satu isu. Isu memang banyak, tetapi isu paling besar satu je. Saya selalu sebut, nama surah dalam Quran mushaf kita ni bukan diberikan oleh makhluk. Pendapat jumhur para ulama, ia nama yang diberikan oleh Allah, dan itulah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi yang maha bijaksana menamakan surah 109 ayat ini dengan nama Yunus. Mesti ada sebab. Kita bagi nama anak pun ada sebab. Yang maha bijaksana lebih lagi. Jadi lepas kita tahu apa nama surah ni di Lauh Mahfuz, ataupun orang belajar Quran dia kata apa nama tauqifi surah ni, maka ustaz tu kata nama surah tu Yunus. Okay, langkah yang kedua, cari ayat yang sebut nama surah tu. Okay, contoh Baqarah. Cerita apa yang menyebabkan nama surah tu Baqarah? Cerita lembu. Bukan cerita Harut Marut walaupun dalam surah Al-Baqarah. Bukan cerita Nabi Ibrahim walaupun dalam surah Al-Baqarah. So, lepas kita tahu ayat mana yang sebut nama surah tu Ali Imran, dekat mana nama surah tu duduk? Dekat cerita Ibu Maryam. Ibu Maryam mengandung. Nak lelaki dapat perempuan. Okey. Walaupun surah itu separuh masa yang kedua, surah Ali Imran kan panjang. 200 ayat lebih. Separuh yang kedua tu cerita perang Uhud. Tapi surah tu bukan nama perang Uhud. Jadi cari ayat yang mention Ali Imran. Cari ayat yang mention Ali Imran. And then langkah yang ketiga, cuba tadabbur, cuba belik tafsir, cuba faham.
Kalau satu ayat ni untunglah. Bab Baqarah Allah sebut satu ayat saja. Dalam cerita Baqarah, bukan satu ayat, beberapa ayat. Maka kena faham keseluruhan ayat yang mention nama surah berkenaan. Okeylah. Kerana nama surah ini Yunus, mari kita lihat apa maksud ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri itu beriman. Alangkah baiknya kalau penduduk negeri itu beriman. Kerana kalau mereka beriman, iman itu memberi manfaat, menyelamatkan mereka. Seperti kaum Yunus. Mereka telah beriman sebelum kedatangan azab. Lalu kami mengelakkan azab yang menghinakan daripada menimpa mereka. Dan kami beri kepada mereka kesenangan hingga ke satu masa. Berdasarkan ayat ini, apa yang boleh kita buat kesimpulan? Arif, cari pemadam. Pertama sekali, ayat ini mengajar kita iman akan beri keselamatan. Tak beriman, tak dapat keselamatan. Beriman akan dapat keselamatan, tak beriman akan mendatangkan bahaya. Itu yang pertama. Apa dia? Iman. Orang yang beriman ada manfaat tak? Orang yang beriman akan dapat manfaat. Manfaatnya adalah keselamatan dari azab Allah. Iman di sini bermaksud taubat. Sebab tu surah Yunus lepas surah Taubat. Apabila Allah bagi kamu masa, maka gunakan masa itu untuk memperbaharui taubat. Orang yang bertaubat padanya rezeki. Dan kaum Nabi Yunus dapat rezeki apa? Patut mati banyak dengan azab. Tetapi Allah bagi rezeki. Apa rezekinya? Kasyafna anhum. Allah panjangkan umur dia orang. Sebab mereka memilih untuk beriman. Dan iman di sini, taubat di sini hendaklah berlaku sebelum ke masa melihat azab, sebelum azab, ataupun dalam bahasa kita sebelum malakul maut memunculkan dirinya. Sebelum malakul maut memunculkan dirinya, maka berimanlah, bertaubatlah. Okey. Pegang betul-betul. Inilah maqasid. Maqasid ni istilah susah sikit. Kita kata apa ya? Tema. Tema Arif padatkan semua kecuali dalam bulatan ni. So apa tema surah ni? Kerana nama surah ni ayat 98. Iman memberi manfaat, taubat memberi manfaat. Apa manfaat taubat? Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Apa rezeki? Antara rezeki, Allah panjangkan umur. Sebab dia selalu bertaubat. Dan apa contoh lafaz taubat? Tak susah. Kerana surah ni surah Yunus. Terus kita akan ingat, La ilaha illa ant. La ilaha
la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap hari tanyalah diri kita, kerap tak kerap kita istighfar. Paling ringkas adalah lafaz ini. Kalau mampu, ya la ilaha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, hinggalah kepada hujung lafaz istighfar taubat berkenaan. Tapi paling kurang yang ini, asalkan kita ada penghayatan. Bagi tahu saya apa rezeki Nabi Yunus dapat lepas dia baca doa ni. Ada tak dia dapat rezeki? Allah bukan sekadar panjangkan umurnya, ya. Allah Ta'ala bukan sekadar pulihkan kesakitannya. Allah Ta'ala memuliakannya, di mana dia pulang kepada kaumnya dan kaumnya benar-benar, ya, memuliakannya sebagai seorang rasul, ya. Jadi ini adalah lafaz keramat, ya. Dan dalam surah Yunus anda akan dapati Allah Ta'ala sangat menitik beratkan tentang masa sekarang. Masa ni ada 3 tau. Okey, masa, bila sebut masa, makhluk yang bernama masa, siapa yang pernah jumpa makhluk nama masa angkat tangan? Masa ni ada dipanggil masa lalu, betul? Ada juga masa namanya masa depan, betul? Dan yang penting, surah ini beri penekanan kepada masa sekarang. Buktinya, kali Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, Al-an, sekarang. Orang beriman, ni, orang beriman, bila Allah bagi kepada dia masa sekarang, macam mana cara dia memandang masa? Macam mana cara dia memandang kehidupan seharian? Orang beriman, bila bangun daripada tidur, dia sentiasa akan berkata, ini adalah satu hari yang Allah Ta'ala beri agar saya memperbaharui taubat. Bukannya dia berfikir kerja lagi, cucu lagi kena jaga hari ni. Ya, kita boleh fikir begitu tuan-puan. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar menerusi surah Yunus. Bila kamu bangun pagi, ya, first kali, terima kasih Allah, kau hidupkan balik saya, tadi saya mati. Dan for sure bukan saja-saja kau anugerahkan satu hari lagi. Aku tidak tahu mati bila, kerana makhluk tidak tahu apa terjadi pada esok hari. Yang pasti aku tahu ramai mati semalam dalam pelbagai bentuk kematian. Dan yang pasti aku kau pilih untuk boleh hidup lagi. Mesti ada sebab kau beri aku peluang untuk hidup. Rugilah orang pagi, perkara yang dibuat adalah mencaci maki. Rugilah orang yang bangun-bangun pagi, perkara yang dibuat adalah berputus asa daripada rahmat Allah. Untunglah orang bangun pagi-pagi, first alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua, dia faham Allah Ta'ala bila beri kita hidup, itu sebenarnya tanda rahmat. Allah Ta'ala bila beri kita satu hari untuk hidup, itu adalah rahmat daripada Allah. Rahmat. Kalau kita baca surah Al-Mulk, Al-Mulku, Kul ara'aytum in ahlakani Allahu aw. Baca dah surah Al-Mulku. Sambung. Kul rahimana. Baca dulu ayat ni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Quraisy, ara pendapat kamu, ahlani Allah wa man ma'i, kami dimusnahkan Allah,
Kerana itu pun kehendak kalian, wahai Quraisy, di mana kami semua berjaya dibunuh secara kejam oleh kalian. Katakanlah, kalau Allah berjaya untuk menunaikan hasrat kamu, kami semua musnah, mati dengan cara yang sangat kejam, tak ada kesan kematian kami. Hidupkan, atau Allah kekalkan kami hidup. Nabi tak kata hidup, Nabi kata rahmat. Kalau ini dibinasakan Allah, saya bersama dengan saya, wa man ma'iya, atau sebaliknya menghidupkan kami. Perhatikan, Quran tak kata menghidupkan. Quran artinya apa? Orang beriman dia akan pandang satu hari yang Allah Ta'ala rezekikan pada dia adalah peluang daripada Allah untuk memperbaharui taubat. Ini cara pandang mukmin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi belah kasihan pada saya boleh hidup lagi. Kerana barangkali kalau saya mati dalam tidur tadi, ataupun saya mati semalam, dosa lebih banyak daripada pahala. Dia bagi rezeki pada saya boleh untuk hidup lagi. Jadi masa sekarang hendaklah digunakan untuk mengenang, ya, dosa-dosa dan memohon istighfar daripada Allah. Tuan-tuan, menariknya, cuba tengok satu ayat dalam surah Yunus yang ada perkataan al-an, ada kaitan dengan satu orang yang bertaubat. Ya, dalam Al-Quran surah Yunus ada satu ayat yang menceritakan tentang, ya, menceritakan tentang al-an, ayat 91. Jumpa tak ayat 91? Okey, kalau tak ada pun tak apa, boleh tengok ke depan. Al-an ini maksudnya apa? Masa sekarang. Dan apa ceritanya? Fir'aun di Laut Merah telah berlaku kepadanya sesuatu yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran di tempat lain, melainkan dalam surah Yunus. Surah Yunus terpilih untuk merakamkan babak berikut, iaitulah babak menjelang kematian Fir'aun di Laut Merah. Semua tahu kan cerita Fir'aun di Laut Merah? Dimusnahkan Allah apabila mengejar Musa. Cuba lihat lafaz taubat Nabi, cuba lihat lafaz taubat Fir'aun. La ilaha illa. Dia tak tahu nak sebut apa. Sebab dia tak ada. Musa cakap banyak kali, dia buat dek. Musa cakap banyak kali, la ilaha illallah, Allah. Tapi Fir'aun telinga ada, buat-buat tak dengar. Tidak ada penghayatan. Tapi bila malakul maut berdiri kat depan dia di Laut Merah tu, masa tu baru dia nak lafaz. Silaplah bro. Sebab tadi kita belajar taubat hanya diterima sebelum, bukan semasa. Bila semasa, iman tu iman yang tidak original. Sebab kau lafaz semata-mata nak pelepas daripada azab. Kalau kami kembalikan kehidupan, kau kembali menggana, semua dalam pengetahuan Allah. Sebab lafaz ini lafaz nak pelepas daripada azab, bukan lafaz dengan penghayatan. Kalau kamu sudah lama menghayati, bukan sekarang waktunya kamu beriman. Maka lihat ucapan Fir'aun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tu dia ucapan Fir'aun. Ketika nyawa sudah sampai di sini, malakul maut bersedia untuk menyentap ubun-ubunnya untuk dibawa dan diberi kepada malaikat Zabaniyah. Okey? Tidak ada Tuhan selain daripada lupalah. Yang Bani Israel beriman tu. Dan saya benar-benar menyerah diri. Ini ucapan nak melepaskan diri, bukan ucapan benar-benar mengiktiraf. Bila ucapan nak melepaskan diri,
diharapkan Tuhan yang sebenar melepaskannya. Dan dalam pengetahuan Allah, orang macam ni kalau aku bagi dia umur panjang, dia akan kembali mengganas. Dalam pengetahuan Allah. Sebab imannya adalah iman yang bukan atas dasar penghayatan. Orang yang memang menghayati tak akan kembali melakukan perkara yang telah dilakukan. Lalu Allah Ta'ala respon. Allah Ta'ala respon. Apa dia? Sekarang, selepas segala-galanya, sekarang baru kamu beriman. Al-an waqad asaita qabl. Sekarang baru kamu nak beriman. Selepas seluruh dunia mengenangmu sebagai Tuhan dan kau belum perjelaskan status benar kau bukan Tuhan. Macam mana aku nak terima taubatmu kalau seluruh dunia masih menganggapmu Tuhan akibat daripada ucapanmu di sana sini? Sepatutnya kena clearkan benda tu dulu. Sekarang kamu, sedangkan kau pun memberi sebarang ucapan maaf kepada ibu bapa bayi-bayi lelaki yang kau sembelih. Lafazkan dulu. Jumpa setiap satu orang tu. Jenayah yang kau buat bukan sedikit. Sekarang baru nak beriman. Ya. Selepas kau membahas kekayaan adalah matlamat yang mesti kita semua ada. Semua orang bila tengok Fir'aun, semua orang bercita-cita nak jadi kaya. Tak payah tengok Fir'aun, tengok orang kanan yang bernama Qarun. Hatta Bani Israel yang dah Muslim pun jadi ragu-ragu dengan boleh kaya ke kalau kita masih Islam ni. Jadi kesan, impak daripada legasi Fir'aun ini, maka Allah Ta'ala tempelak dia balik. Ya, taubat ni Allah tak terima kalau jenayah yang dilakukan membabitkan manusia. Minta maaf dulu dengan dia orang. Kalau kamu mencuri, lepas tu kamu bertaubat, yang dicuri tidak dikembalikan wangnya, bagaimana Tuhan akan memperkenankan taubat? Jadi Allah Ta'ala kata sekarang bukan masanya. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, antara perkara yang dititik beratkan dalam surah Yunus adalah masa. Masa ni ujian daripada Allah. Okey, siapa-siapa ada Quran, cuba tengok ayat 3. Siapa-siapa ada Quran, cuba tengok ayat 3. Jumpa tak 6 masa? Allah Ta'ala buat langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam, yakni berkuasa dengan mentadbir seluruh alam ini daripada atas arasnya. Jumpa tak pada ayat 3 Allah sebut masa? Jumpa kan? Sebab apa? Sebab surah ni nak bagi penekanan masa sekarang jangan digunakan untuk bercita-cita terlalu jauh ke depan. Yang tu belum tentu kamu dapat. Atau masa sekarang terlalu menyesal pada apa yang dah berlalu. Kita mukmin ni memang kena selalu muhasabah diri pada apa yang dah terjadi. Tetapi jangan sampai masa lalu menyebabkan kamu putus asa. Jangan sebab orang panggil apa, slave kepada masa lalu. Dia jadi hamba pada masa silam. Dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia anggap dia nak berubah tapi tak boleh nak berubah. Sebab masa dia di lampau tu, track record dia memang dia kembali terlanjur. Dia kembali terlanjur. Jadi kita kena kenang masa lampau. Kita kena ada cita-cita masa depan. Tetapi jangan melampau dalam hal-hal yang dah berlalu, dalam hal-hal yang belum berlalu. Masa sekarang ni yang seharusnya digunakan untuk melakukan taubat, memperbaharui taubat dan beramal saleh. Contoh lainnya, kalau ayah ibu ada Al-Quran, kita tengok lagi satu isu masa dalam surah Yunus ini, ya, iaitulah pada ayat
Mana ayatnya? Allah memperumpamakan dunia ini, ya. Cuba tengok ayat 24. Ada Quran tak? Kalau ada, alhamdulillah lah, sebab saya tak sempat masukkan dalam slide. Yes, betul lah tu. Okey. Allah Ta'ala memperumpamakan hidup di dunia ini, ya, seperti air hujan yang turun, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Bukan yang itu, ya. Okey, sebentar. Saya salah, ayat 45. Minta maaf, ayat 45. Jumpa tak? Tak jumpa pun tak apa, ada dekat slide kat depan tu. Allah Ta'ala menyebut tentang peristiwa di padang mahsyar. Semua kita akan pergi ke sana, dan mudah-mudahan, ya, kita tidaklah tergolong daripada golongan yang seperti berikut. Dan ingatlah ketika Tuhan menghimpunkan mereka, dengan keadaan mereka merasakan seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan 1 jam sahaja. So, salah satu tafsiran sa'atan di sini adalah 1 jam daripada. Sekarang tengah hari tak? Sekarang masa, jadi masa adalah sekejap. Ya bainahum, dan masa 1 jam itu, ataupun tafsiran kedua adalah sesaat sahaja, sedetik cuma daripada waktu tengah hari, ya, waktu tengah hari yang mana kita bekerja. Yata'arafuna bainahum, dan mereka saling berkenalan. Okey, dalam dewan tadi kita duduk daripada pukul 10 tadi. Jumpa kawan baru tak? Jumpa? Ke kawan sama je sejak daripada 10 tahun lepas? Duduk kat sebelah kita tu. Jadi kalaulah kita dapat kawan baru, itu namanya yata'arafuna bainahum, kita berkenalan. Okey. Okey, apa maksud ayat ni? Di padang mahsyar nanti, orang yang duduk di padang mahsyar nanti, siapa dia? Kita lah. Ayat ni bukan cerita orang lain ni. Ayat ni ayat masa depan, yang diberitahu lebih awal, yang dibocorkan lebih awal. Semua kita akan pergi ke situ. Dan apabila kita berhimpun di situ, dia panggil ahlu al-mahsyar, ahli mahsyar. Ahli syurga, ahli neraka lah, tetapi dia panggil ahlul mahsyar. Ahli mahsyar, mahsyar ini akan mengenang apa yang berlaku di dunia dahulu. Sebab waktu ini semua kita akan sangat ketakutan, kerana ayat ini adalah babak sebelum dihisab oleh Allah. Ayat ini adalah sebelum masuk ke dalam mahkamah Allah. Ayat ini sebelum aksi wa ahsainahu, ya, fi imamin mubin. Ayat ini sebelum kitab catatan amalan dibawa ke depan. Ayat ini adalah ayat sebelum berlakunya peristiwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ayat ini akan berlaku sebelum kita punya tangan akan bercakap. Maka semua kita akan beratur tunggu giliran dalam keadaan ketakutan. Waktu inilah orang-orang akan berkata, rupa-rupanya hidup kat dunia dulu sedetik sahaja, sekejap sahaja, sejam sahaja, tak lama mana. Ini ucapan orang yang duduk di padang mahsyar, yakni kita, dan menganggap dunia itu sekejap sahaja. Dan inilah cara pandang kita kepada tujuan hidup di dunia. Pertama sekali, kita kena sentiasa faham hakikat sebenar kehidupan dunia berbanding akhirat. Akhirat itu sangat lama, kerana istilahnya kekal abadi. Sedangkan hidup di dunia ini sementara,
dan Quran menyebutnya hanya 1 jam. Pengajarannya adalah, kalau anda diberitahu akan mati lagi 1 jam, apa agaknya akan dibuat? Gitu je. Masalahnya kita tak tahu kita mati bila. Satu. Masalah yang kedua adalah, kita rasa mati lambat lagi. Sebab tubuh sihat. Sebab kaya duit. Jadi kita rasa kita boleh menangguhkan maut. Jadi orang yang beriman, dia faham mati boleh datang pada bila-bila masa, maka cara dia memandang kehidupan dunia adalah, kalau aku mati lagi 1 jam, sekarang pukul 11 suku, katakan mati 12 suku, agaknya apa aku buat sekarang? Ni cara fikir orang mukmin. Dia sentiasa yakin maut akan datang sejam lagi, ataupun sebentar lagi. Dia memandu pun dia tak yakin dia akan selamat sampai. Sebab itulah sepanjang perjalanan dia akan gunakan untuk apa? Dia akan gunakan untuk mengingati yang dia akan jumpa Allah, bukan mengingati dia jumpa siapa kat dunia. Tapi inilah ucapan orang-orang kafir. Kita di dunia dahulu seperti sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kita mesti exit R&R untuk beli apa-apa keperluan. Seperti contohnya kopi Costa kan. Kita beratur panjang kan nak beli kopi sebab mengantuk dalam perjalanan. Dan beratur panjang orang beli tea life. Sepanjang kita beratur tu, kita bersembang, kita buat kawan baru. Ya ta'arufuna bainahum. Beli kopi juga ke? Oh tak, beli temikai. Ya. Jadi kita berkenalan. Berkenalan tak salah. Salah adalah berkenalan sampai tak balik semula pada kenderaan. Yang tu yang salah. Yang kamu kena faham, berkenalan tak salah, bina tak salah. Kamu berkawan, kamu tak risau jumpa Tuhan. Kamu berkawan, kamu tak ingat kamu akan jumpa Tuhan. So, patah balik kenderaanmu, kembalikan perjalanan. Jadi ini tadabbur ayat ni. Okey? Kalau mau lagi 1 jam. Ini cara fikir orang beriman apabila dia direzekikan Allah masa. Kalau mau datang sebentar lagi. Sebab Firaun dia menyangka kayanya, sihatnya, tak pernah kalah perangnya, menunjukkan Tuhan tidak berani menyentuhnya. Akhirnya dia punya prasangka tidak berlaku. Jadi isu masa ni banyak dalam surah Yunus. Ada apa-apa soalan? Seterusnya, bila ada masa lapang, apa patut kita buat? Surah Yunus cakap, baca Quran. Ni surah Yunus kata ni. Bila Allah Ta'ala bagi kita masa sekarang, maka rezeki yang Allah Ta'ala beri itu kita kena gunakan untuk memperbaharui iman. Bagaimana cara nak memperbaharui iman, Ustaz? Baca Quran. Baca Quran je ke? Baca Quran dengan 4 tujuan. 4 tujuan ini tak akan berlaku kalau tak faham. Orang Kelantan kata tak payah sabuk. Kena cuba faham lah. Kena cuba faham. Baca perlahan-lahan lebih baik daripada baca laju-laju tak faham. Baca perlahan-lahan dengan faham lebih baik. So sekarang saya sangat hargai masa. Masa ni makhluk Allah. Allah Ta'ala sebut 6 masa tadi kan. Sebab apa? Sebelum dia buat langit bumi, dia buat masa dulu. Kalau Allah tak buat masa, dia buat langit bumi, dia tak perlu sebut dia buat langit bumi dalam 6 masa. Bila dia kata dia buat langit bumi dalam 6 masa, ini menunjukkan masa dibuat dulu ke langit bumi buat dulu? Masa dibuat dulu. Masa dibuat dulu. Jadi masa ni makhluk Allah. Ya, makhluk Allah. Dan kita sedang melalui masa. Dan sekarang barangkali masa sekarang kita melakukan ayat 57-58. Okey, tuan-tuan, ya, Al-Quran ada 4 tujuan. Bacalah Al-Quran dengan mencapai 4 tujuan. Yang pertama, mau'izatun.
Okey, mau'izatun min rabbikum. Al-Quran sebagai mau'izah. Yang kedua, Al-Quran sebagai syifa. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hudan. Yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat. Rahmat. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Okey. Apa maksud mau'izah, syifa, hudan dan rahmat? Sempat catat tak? Okey. Untuk faham 4 tujuan Quran turun, iaitulah ayat 57 ini, Ibnu Ashur ataupun ulama tafsir, dia beri satu cerita nak mudah faham. Pernah pergi ke klinik tak? Bila sakit? Kerap sangat ustaz. Okey. Jadi apabila kita jumpa doktor pakar, dia mula cek kita punya badan kita. Dia panggil diagnosis kan? Ya. Okey. Pertama sekali, lepas dia cek tu, 5, 6, 10 minit dia cek tu, dia mula tanya beberapa soalan dan dia mula memberikan beberapa punca kejadian. Selalu tidur lewat ke? Ya. Ada banyak masalah ke kat tempat kerja? Ya. Dah berapa lama dah demamnya ni? Dah kerap sangat ke muntah-muntahnya? Mungkin puan jadi macam ni kerana tekanan kerja. Mungkin sebab tak cukup makan banyak, tak ada khasiat. Mungkin puan jadi macam ni sebab jarang minum air masak. Mungkin sebab puan baru balik daripada China. Patutlah. Okey, fahamlah. Ini dia panggil doktor tu sedang beri kaunseling. Dia sedang memberikan nasihat. Dia sedang memberitahu punca jadi macam ni. Itu mau'izah. Kamu jadi macam ni sebab begitu. Ya, 2 darab 2, 4. Ya, makcik jadi 4 sebab 2 darab 2. Ya, punca jadi macam ni berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan ilmu perubatan saya. Ini simptom-simptom dia. Dia punya punca-punca dia. Lepas tu jadi macam ni. Sama ada pemakanan, tekanan tempat kerja, ataupun barangkali kerana faktor-faktor seperti bercampur gaul dengan orang-orang yang seperti perokok kan, yang ni jadi macam tu kan. Okey, so nasihat dipanggil teguran yang lembut. Ya, benda tu sentap tapi dia lembut lah kan. Kita terasa sangat, alamak betul lah ya. Kebetulan saya duduk dalam suasana rumah tu penuh dengan asap rokok. Kebetulan lah ya, saya memang baru balik daripada Iran contohnya kan, daripada China kan contoh kan, tempat-tempat yang ada corona tu. Jadi memang kita terasa sangat sebab tak ada orang melainkan dia tak senyum lah bila doktor kata mau'izah ni. Dia rasa macam betul belaka dah tu. Memang dia terasa sangat. Tapi dia boleh terima sebab yang sebut ni pakar. Dia dah kaji penyakit dan punca-punca penyakit. Kenapa jadi macam tu? Jadi teguran yang sentap tetapi menyentuh hati, ini namanya mau'izah. Quran beri teguran tau. Ya, sepatutnya jangan buat macam ni. Ya puan, sepatutnya awak jangan buat macam ni. Sepatutnya dia dah mula muhasabah diri kita. Tak apalah, kita redha je. Yang sebab yang penting kita nak ubat. Ubat datanglah nama 2. Sifat nama 2. Doktor boleh tak berhenti merepek? Saya bayar mahal ni nak ubat je. Okey, silakanlah kalau nak ubat. Anda makan ubat sekalipun, tapi kalau mengulang kitaran hidup yang sama, tak ada manfaat. Ubat merawat, mencegah tak mana. Mau'izah itulah yang mencegahnya. Jadi Quran memberitahu kita
Ya, kalau bagi orang sakit tadi, ya, cara hidup yang salah yang menyebabkan jadi macam ni. Tapi tak apalah, saya orang yang tahu pasal ubat-ubat ni, saya bagilah ubat ni pada saudara-saudari. Quran adalah penawar. Benda dah jadi, benda dah ada, nak buang saja. Nak buang saja. Okey, syifa di sini ya adalah penyakit-penyakit dalam dada. Maksudnya penyakit-penyakit hati. Apa contoh penyakit hati Quran bagi penawar? Sombong. Aku lebih baik pada orang lain. Ya, kumpulan aku lebih baik pada kumpulan orang lain. Na'udzubillah daripada penyakit-penyakit seperti ini. Dia panggil sombong, takabur, ujub. Riak adalah penyakit yang kedua. Dia melakukan sesuatu supaya orang sebut-sebut, sedap di telinganya. Dia buat sesuatu supaya orang viral kan. Na'udzubillah. Dia buat sesuatu agar dapat likers yang ramai, followers yang ramai. Na'udzubillah. Kemudian penyakit hati yang seterusnya, bakhil. Rasa macam habislah duit tu kalau diinfakkan. Rasa macam seperti perlu lebih banyak menyimpan daripada memberi. Ini penyakit hati. Orang yang terlalu cintakan harta sampai susah nak memberi. Apa lagi contoh penyakit hati? Membazir, penyakit hati. Satu nasi, dua nasi, tiga nasi atas meja, tidak pun dipandang dengan rasa bersalah. Terbuang nasi itu tak habis, tak rasa bersalah. Jadi ini pun penyakit hati. Benda kecil tuan-tuan, tapi boleh timbulkan masalah besar di kemudian hari. Yang paling besarnya adalah yang ramai manusia pandang kecil, hasad. Tak suka nikmat tu dia terima. Tak suka nikmat tu dia terima. Kalau boleh nikmat untuk dia tu dihilangkan. Ini hasad dengki. Hasad dengki, na'udzubillah. Jadi Quran bila kita baca, dia bagi kita pembersihan. Sebab tu tema surah ini Yunus. Yunus ni dia air. Air ni fungsinya apa? Macam air hujan tadi kan. Dia membersihkan. So barang siapa banyak baca Quran, dia macam mandi tau. Dia buang kotoran daripada tubuh. Tetapi kotoran dalam hati, kalaupun mandi 17 kali sehari, kalau mandi 17 kali sehari, kalau tak faham apa yang dibaca, tak khusyuk, tidak melakukan wa aqimis salata li dzikri, tak ada makna juga tuan-tuan. Kerana solat banyak tapi sombong. Jadi tujuan kita solat adalah bukan sekadar nak berwuduk sebelum solat. Yang pentingnya adalah falsafah wuduk. Kita bersihkan tangan daripada dosa tangan. Kita basuh rambut untuk bersihkan daripada dosa cara berfikir yang salah. Kita basuh kaki supaya bersih daripada dosa-dosa melangkah ke tempat maksiat. Kita basuh telinga untuk bersihkan daripada dosa-dosa mendengar umpatan, makian. Subhanallah. Lepas tu, yang ketiga apa dia? Hudan. Hudan. Petunjuk. Maksudnya apa? Doktor pakar itu mula memberikan pelan ataupun cara hidup yang bagus. Ini saya nak bagi satu buku pada puan untuk puan gunakan buku ini sebagai panduan untuk hidup yang baik. Ataupun doktor pakar itu kata balik nanti tengok filem ni. Filem ni dia bagi tahu cara-cara untuk hidup yang baik. Cara-cara untuk bahagia. Ataupun doktor pakar tu kata berikut adalah tips untuk bahagia. So bila dia bagi jalan keluar, bila dia bagi sesuatu membabitkan masa depan, mauizah tadi teguran pada masa lampau. Benda dah jadi, punca-puncanya benda dah jadi. Sekarang doktor pakar menyarankan, okey, pertama, selalu minum air masak contohnya. Yang kedua, selalu makan Maggi. Iyalah tu. Tak. Itu bukan cara hidup yang baik. Okey. Jangan selalu makan makanan-makanan segera contohnya. Kalau boleh jangan makan makanan daripada yang sudah bercampur aduk dengan perisa. Ya, dan seumpama dengannya. Ambil yang fresh-fresh daripada pokok.
Itu contoh. Jadi bila doktor pakar tu beritahu tentang masa mendatang, mauizah ni masa lampau, mauizah ni masa lalu. Punca jadi macam ni sebab apa? Punca jadi macam ni. Okey, sekarang langkah ke depan, puan jangan risau, sakit puan ni tidaklah berisiko sangat, kita boleh pulih asalkan puan follow buku ni. So dia masa depan. So itu namanya hudan. Jadi akhirnya lepas anda meninggalkan klinik itu, apa perasaan anda kepada doktor berkenaan? Dia treat saya tak sama dengan pesakit lain. Pesakit lain terus dihulurkan ubat. Ya. Sakit apa? Okey, nak ubat. Tetapi saya dengan dia tadi bersembang panjang. Dia siap sharing momen lagi kehidupan dia pada saya. Banyak manfaat saya dapat daripada pertemuan dengan dia. Sungguh pertemuan yang menyebabkan saya rasa saya disayangi olehnya. Dia siap minta nombor telefon saya tu. Masya Allah. Dia siap minta nombor telefon saya. Saya rasa sangat istimewa kerana ini menunjukkan dia akan follow up saya. Dia akan follow up saya. Dia akan call saya lagi. Dia akan tengok progres saya. Ini tanda doktor pakar berikan perhatian lebih kepada anda, tidak pada yang lain. Beruntunglah. Tetapi syaratnya dia pergi ke klinik ini mesti keluar daripada klinik sebagai seorang yang membawa pulang iman. Ya, iman dan taubat. Kalau tidak ada keinginan untuk mengubah diri, maka Allah tak akan pandang dengan pandangan rahmat. Okey. Beberapa cerita yang tak ada anda jumpa dalam surah lain, hanya dalam surah Yunus. Ada 2-3 cerita yang ayah ibu tak jumpa dalam Quran kecuali dalam surah Yunus. Antaranya adalah, okey, yang kita nak faham ni apa yang dimaksudkan masa. Okey, sebagai contoh ayat 83. Okey, dalam ayat 83 ni dia ada cerita tentang masa muda. Sebab kalau masa sekarang saya ada huraian. Masa sekarang bagi saya, antara huraian sekarang adalah igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Masa muda. Masa muda lagi. Jadi ayat ni ada cerita pasal masa muda tau. Budak-budak muda, cucu-cucu kita kena baca ayat ni. Barangkali dia susah nak baca Al-Kahfi sebab panjang sangat 10 ayat. Bagi je satu ayat yang ni. Surah Yunus lah, kurang popular. Ayat ni menceritakan tentang budak-budak muda. Bulatkan perkataan dzurriyah. Dzurriyah. Ceritanya begini. Selepas ahli-ahli sihir Firaun dibunuh oleh Firaun, ya, ada pendapat kata mereka tidak pun dibunuh, tetapi kita pilihlah pendapat yang mereka akhirnya dibunuh, kerana itu pun kenyataan Firaun. Kenapa dia orang dibunuh? Kenapa ahli-ahli sihir Firaun yang pada paginya mengampu Firaun, memuja Firaun, mengiklankan Firaun dalam kesemua industri sihir dia orang, tiba-tiba pada petangnya mereka dibunuh dan syahid kerana mereka beriman dengan ajaranmu Musa alaihi salam selepas peristiwa mukjizat tongkat bertukar menjadi ular. Tiba-tiba daripada seluruh kaum Mesir, rupa-rupanya ada lagi yang beriman kepada ajaran Nabi Musa selain daripada ahli sihir. Mereka ini antara yang menonton peristiwa pertarungan ular sihir di stadium yang Firaun himpunkan rakyat jelata. Cuma mereka beriman senyap-senyap, takut ayah mak tahu. Sebab tu Allah kata depa ni zuriat, budak-budak, budak-budak muda yang main futsal, yang main apa tu, paintball tu, budak-budak muda.
Yang mana mereka dengan Facebook tidak boleh dipisahkan. Mereka dengan Instagram tak boleh nak pisahkan. Mereka dengan gadget, dengan iPhone 11, itu dunia diorang. Diorang ni lah yang menjadi, orang kata apa, kalau mengundi tu saluran berapa ni? 5 tak tahu. Tak daftar ke mengundi? Mereka ni budak-budak saluran muda. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min Fir'aun wa malaihim an yaftinahum. Tidak ada yang beriman kepada Musa daripada kaum Mesir. Tak ada yang beriman selepas peristiwa ahli sihir Fir'aun dibunuh. Tak ada yang beriman. Sekali lagi anda belajar kat sini, Allah tidak pukul rata. Tadi apa dia? Orang-orang dulu semua tak beriman kecuali. Kita pun kena biasa macam tu tuan-tuan, bila menyayangi, bila membenci. Kadang ada banyak sebab kita menyayangi dan membenci. Kan? Contoh ya, saya sangat sayang kumpulan ini. Kumpulan A katakan, kecuali yang perangai tak elok. Dia kena ada statement macam tu. Saya benci kumpulan tu kecuali yang perangainya begitu. Dia kena reserve perasaan tu. Jangan biar politik memisahkan kita. Saya sayang kumpulan saya. Dah kumpulan dia. Saya sayang kumpulan saya kecuali yang melanggar batasan syarak. Itu contoh. So kita tegas. Kalau kita sokong benda yang tak elok pun nanti orang panggil ta'asub. Saya benci kumpulan itu kecuali yang perangainya mengikut syarak. So kita reserve. Betul pepatah Arab kata, bila benci berpada-pada nanti jadi kawan. Bila sayang berpada-pada nanti jadi lawan. Okay. Jadi beginilah kisah berkenaan di mana kesemua tidak beriman kepada Musa. Kalau menurut pendapat dua orang murid Ibnu Abbas, Qatadah dengan seorang lagi saya tak ingat, beliau mentafsirkan ayat ini bukan kaum Bani Israel. Saya mengambil pendapat berkenaan kaum ini dimaksudkan di sini qaumihi. Qaumihi itu kaum Musa. Tetapi bukan Bani Israel, sebab Musa dia ada dua kaum. Dia diutuskan pada dua kaum sebab dia diutuskan untuk dua tujuan kan? Dia starting dengan kaum Bani Israel. No. Dia starting dengan berdakwah kepada kaum Kibti. Sebab itu dia membesar lama di dalam istana Mesir supaya fasih lidahnya bercakap dengan Firaun. Ya, sebab Firaun ni bukan boleh kecek bahasa Kelantan. So dia kena cakap dengan bahasa orang putih. Dia kena cakap dengan bahasa dia supaya dia boleh faham apa kita nak cakap. Lalu akhirnya Musa membesar kerana dia bakal berdakwah kepada orang-orang Kibti. Tak ada orang Kibti beriman kecuali budak-budak muda, di mana mereka beriman kepada ajaran Musa walaupun dalam keadaan takut-takut kepada Firaun. Ya, takut-takut kepada pemimpin-pemimpin Firaun yang bersama dengan Firaun yang barangkali ayah mak dia orang. Ayah mak dia orang. Ini mirip dengan kisah pemuda Al-Kahfi. Allah sebut fitiah, nak katanya ada mak ayah. Bila Allah sebut fitiah, maksudnya dia ada mak ayah. Bila Allah sebut zuriyah, artinya dia terlalu kecil. Dia budak-budak muda. Fitiah ni dia barangkali belasan tahun, tetapi zuriyah dia bawah tu lagi. Dia bawah tu lagi. Tetapi depa ni tak boleh nak expose. Dia orang bukan jadi update Facebook saya beriman kepada Musa. Sebab nanti dalam senara Facebook tu ada SB Firaun. Dia akan tangkap, dia akan buat apa yang dia orang buat pada Asiah isteri Firaun. Sebab yang beriman kepada Firaun Asiah. Yang beriman kepada Firaun surah Ghafir, penasihatnya sendiri. Yang beriman kepada Firaun budak-budak muda. Subhanallah. So ayat ni menyebabkan berubah cara kita pandang budak-budak muda. Dengan kita kata budak-budak muda ni memang hawu biru mula-mula ni, tapi kita kena bina dia orang. Kita kena bina dia orang. Musa pun dalam suratul Kahfi dia bawa budak muda, teman dia, cari pertemuan dua lautan kan. Kenapa dia bawa budak tu? Dia nak expose, dia nak mengajar.
dia nak dedahkan pada pengalaman menuntut ilmu. Ya, saya hurai di TV Hijrah kemarin pun, Nabi Ibrahim bina Kaabah, Allah perintahkan dia je. Kenapa dia babitkan Nabi Ismail? Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kenapa dia babitkan Ismail? Sebab Ismail pun dia kena belajar erti membina, daripada dasar hinggalah kepada mempercantikkan. Sebab hidup ni sebenarnya, ya, antara ujian yang penting adalah macam mana kau bina keluarga kau. Ada dasar tak? Ada asas tak supaya tak goncang, tak rapuh? So, Ibrahim ajar anaknya bukan dengan mulut, tetapi dengan membabitkan diri bersama. Okey? Dan kisah yang terakhir, ya, kisah yang terakhir yang saya nak buka minda kita semua. Apa patut kita buat dengan rumah kita? Ayat ini menceritakan tentang apa yang patut kita buat bila kita ada rumah. Subhanallah, Al-Quran dia mengubah cara kita pandang. Kalau tadi cara kita pandang budak-budak muda. Okeylah. Pada ayat 87 ini Allah Taala cerita tentang buyutan. Okey, buyutan. Ya, buyutan. Buyutan artinya apa? Rumah. Yang kedua, Allah Taala cerita pasal kiblatan. So ada dua keyword penting di sini, buyutan, kiblatan. Buyutan, kiblatan. Wa auhayna ila Musa wa akhihi. Kami memberikan wahyu kepada Musa dan saudaranya Harun menjelang peristiwa Laut Merah yang baginda tidak ketahui bila perintah itu akan datang. Nabi Musa tak tahu bila akan diperintahkan untuk berhijrah. Okey? Baginda faham, baginda hanya boleh meninggalkan Mesir selepas mendapat perintah Allah. Belajar daripada siapa yang buat silap tadi? Yunus alaihi salam. Yunus alaihi salam, Allah Ta'ala menegurnya dengan cara teguran yang halus. Dan itulah yang baginda kenang, saya melakukan kesilapan Allah, saya melakukan kesilapan, saya meninggalkan kaum saya tanpa menunggu izin daripadamu. Musa alaihi salam, dia tunggu perintah Allah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan jangan keluar lagi. Tetapi Musa faham, apa yang Allah Ta'ala wahyukan ini adalah langkah-langkah menjelang keluar. Apa dia? Bina rumah. Bina rumah. Tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan. Sila bina rumah-rumah baru yang bukan rumah-rumah lama. Artinya, bawa 12 kabilah Bani Israel yang besar ini, ya, barangkali berapa jumlahnya? Barangkali 100,000 lebih tadi itu, wallahu alam, barangkali besar jumlah itu, keluar daripada Mesir, transit mana-mana dan bina rumah. Sebab 12 kabilah ni duduk berasingan tau. Satu kabilah duduk kat Kedah, satu kabilah duduk kat Kelantan, satu kabilah duduk kat Johor. Nak bagi gambaran, bersepah duduk ni. Lepas tu anda nak keluar ke Laut Merah. Kalau tidak dikumpulkan serentak, macam mana arahan nak diselaraskan? Masa tu bukan ada WhatsApp group. Ya, 12 pemimpin Bani Israel kan. Send sekali, yang 12 pemimpin tu pula send pada grup masing-masing. Tak ada, susah nak berhubung, mana ada benda ni masa tu. Jadi sebagai starting point, kumpulkan semua di satu lokasi di Mesir dan bina rumah, atau ada ulama tafsir kata bukan rumah lah, kemah. Bina kemah. Sebab kita akan kuat bila bersama, kita akan lemah bila berpisah. So kita duduk sama-sama, tunggu arahan daripada Allah menerusi saya, Musa alaihi salam. Okey, so rumah sudah dibina. Rumah sudah dibina. Lalu apa yang perlu dilakukan? Sila jadikan rumah kamu kiblat. Ini menarik.
pastikan dalam rumah kamu ada ruang menghadap kiblat. Pastikan rumah kamu yang baru dibina ini ada ruang yang bernama kiblatan. Ada ruang untuk menghadapkan ke arah kiblat. Tafsirannya adalah solat berjamaah. Sebab kalau diorang duduk kat negeri diorang yang asal, solat berjamaah diharamkan. Fir'aun ni dia faham satu benda, orang Islam waktu tu kalau berkumpul ramai-ramai dalam masjid, mesti agendanya adalah menumbangkan Fir'aun. So, diorang akan cantas, diorang akan bom, mereka akan tembak, mereka akan divide and rule. Mereka tahu orang Islam ni kekuatan mereka adalah solat berjamaah. Dan itulah skrip Fir'aun pada mana-mana zaman atas muka bumi ni pun. Mereka akan melihat solat berjamaah ini adalah kekuatan orang Islam. Sebab itulah yang ditembak terlebih dahulu apa dia? Yang mesti dibom terlebih dahulu apa dia? Masjid. Ya, masjid. Ya, sedih tengok apa berlaku di India kan? Apa berlaku pada masjid? Ya, bendera Hindu itu diangkat naik ke atas itu, ya. Dan apa yang mereka perlakukan. Tetapi Musa kata rumah jadikan kiblat, artinya apa? Kita tunaikan solat berjamaah. Macam mana solat waktu tu wallahu alam. Tetapi solat artinya ia meminta pertolongan Tuhan, berjamaah bersama-sama berdoa, Musa mengaminkan ataupun Harun mengaminkan dan jamaah mengaminkan. Maka setiap rumah yang terbina ini bangunkan solat berjamaahnya. Letakkan diri anda di tempat Nabi SAW bila jatuh ayat ni. Ingat lagi tak suasana Nabi waktu diturunkan surah saya sebut di awal tadi? Apa suasananya? Surah ni turun di awal ke di tengah ke di hujung? Hujung macam mana suasananya tadi? Mahu dibunuh, mahu dihalau keluar, dah tak nak tengok muka Nabi, ya, dan para sahabat. Tetapi Nabi bila baca ayat ni dia dapat pengajaran. Tadaburnya apa? Ya, semakin kuat ditekan, semakin perlunya kuat pergantungan. Semakin kuat kita kena tekan kat luar, semakin kita kena kuat pergantungan pada Allah. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam contohnya. Jadi minta tolong dengan Allah menerusi salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan minta tolong dengan salat. Dan salat pula ya lakukan secara berjamaah. Dan selepas salat berjamaah apa perlu dilakukan? Ramadan tak lama lagi. Ya, jangan marah orang bagi tazkirah. Sebab dia nak bagi berita gembira. Tapi kalau sampai 2-3 jam lebih tu kena sembang baliklah. Kena sembang baliklah, melainkan memang diwar-warkan begitu. So kita dah boleh pilih masjid mana kan. Jadi lepas solat apa patut buat? Takkan terus balik rumah. Mana kekuatan terbina? Huraikanlah ayat kamu baca dalam solat tu. Di mana berita gembiranya tadi? Di mana 4 benda kita sebut tadi apa dia? Mau'izah, yang kedua apa dia? Syifa, yang kedua, tiga apa dia? Hudan, yang keempat apa dia? Rahmat. Di mana benda tu? Huraikan. Imam baca, imam faham, kami makmum tak faham. Jadi bimbing kami baca. Wa basyiril mu'minin, beri motivasi. Beri berita gembira. Ya, sekarang adalah waktu untuk kita yakin. Sekarang adalah kita kena yakin, kita kena percaya Allah Ta'ala akan membantu. Kita kena mohon ampun banyak-banyak pada Allah agar Allah Ta'ala bagi rezeki untuk membantu. Selebihnya serah pada Allah. Jadi tadabbur ayat ini adalah, adakah rumah kita jadikan sebagai markas ya untuk keluarga solat berjamaah di mana-mana ruang? Atau memang tak ada ruang itu dalam rumah kita? Di mana barakah rumah itu kalau tidak ada ruang untuk solat berjamaah? Ya. Dan ayat ini mengajar juga rumah kita kena jadi rumah yang disebarkan di dalamnya ilmu. Ataupun rumah kita biar jadi tempat halakah-halakah ilmu. Kerana rumah Bani Israel,
telah dijadikan ruang untuk Nabi Musa dan Nabi Harun menyebarkan ayat-ayat Allah dan membina kekuatan. So, majlis ilmu ni bukan buat kat surau, kat masjid saja. Kalau rumah anda besar lah. Kalau rumah anda besar, bolehlah buat. Panggil para ulama buat majlis ilmu. Biar rumah kita ni menjadi rumah yang menyebarkan ilmu Allah. Ya, biar kita gerakkan jiran-jiran sebelah itu untuk join bersama. Biar dakwah mula daripada rumah. Ya, biar dakwah bermula daripada rumah. Lalu ya apa dia? Dah berlaku dah, masya-Allah, alhamdulillah. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan? Surah Yunus, setakat perkenalan singkat dengan surah Yunus pada hari ini, alhamdulillah. Ya. Ada apa-apa soalan? Jangan lupa ya, jangan lupa. Inilah juga satu surah yang Allah Ta'ala kata, kami kekalkan tubuh Firaun sampai kiamat. Anda tahu cerita Firaun mati di Laut Merah. Tadi pun anda telah diberitahu apa Firaun cakap, apa Firaun lafaz bila malakul maut tunggu kat depan mata dia di Laut Merah. Tetapi ada satu lagi keistimewaan surah Yunus. Tak ada dalam Quran cerita ini, iaitulah tubuh Firaun sama dengan bala tentera dia yang lain telah jatuh ke dasar Laut Merah. Sehari, 2-3 hari duduk di dasar laut tu. Bayangkan dia punya tubuh tu masuk air semua kan. Dan air tu pula air garam, air masin, air laut. Duduk lama di dasar kan. Lalu akhirnya kami tengok kuasa Allah, dia guna kami angkat dia naik atas. Jangan lupa Nabi Yunus pun sama. Duduk lama di dasar tapi hidup. Firaun duduk lama di dasar, mati. Dua manusia berbeza ni. Ya, dua manusia berbeza. Kamu tengok yang mana kami bagi hidup? Yang kata la ilaha illa anta. Logiknya mati tu. Tapi kami bagi hidup. Sebab orang yang lafaz taubat, rezeki dia adalah kami bagi dia hidup. Kalau tidak tubuh dia hidup, hati dia hidup. Kami pelbagai bentuk rezeki. Ya, dalam pelbagai bentuk rezeki. Tetapi orang yang hidup tidak ada taubat, tak pernah insaf, tak pernah rasa bersalah dengan apa yang dia buat, tengok Firaun. Kami apungkan juga. Dan kami muntahkan ke pesisir pantai. Nabi Yunus pun sama. Kami muntahkannya di tepi pantai. Tetapi apa yang berlaku? Orang yang sebut taubat, orang yang la ilaha illallah, dia sakit, dia sehat. Dengan buah apa tadi? Labu. Firaun mati. Allah angkat lepas 2-3 hari sebagai mayat. Dan masa dia diangkat, kebetulan seluruh isteri-isteri balu ni, ya, isteri-isteri prajurit Firaun ini memang mencari-cari mana suami kita. Kenapa tak balik-balik 2-3 hari? Mereka pergi ke mana? Kalaupun mati, tunjukkan mayatnya. Tak jumpa. Ya, tak jumpa. Tetapi mereka percaya persinggahan terakhir diorang, location yang suami share last kali adalah Laut Merah. Mereka pergi ke Laut Merah, tak jumpa sesiapa. Jadi gimana suami kita? Tiba-tiba ada satu tubuh mereka jumpa. Seluruh manusia terkejut, ini bukan tubuh calang-calang orang. Ini orang yang mereka sangka Tuhan. Tuhan kah? Sebelum ini mereka kata, kalau suami-suami kita mati pun, mereka bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan pun tak jumpa ni. Firaun lah tu. Tuhan kita telah pergi ke alam lain. Tak apalah. Allah tak bagi dia berfikiran begitu. Allah Ta'ala tak bagi dia ada satu prasangka Firaun tak mati, Firaun meneruskan perjalanan sebagai Tuhan. Sekali Allah angkat
dan letak di tepi pantai. Cantiknya depa jumpa tubuh Firaun yang penuh dengan kandungan garam, mayat yang sudah tidak bernyawa. Dan itulah yang hari ini di Museum Mesir, anda kalau pergi jangan hanya selfie dengan Ramses II. Tengok, Allah nak kita bila tengok orang tu, kita ambil pengajaran. Ini cerita orang yang kaya raya, tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan, sehat, tak pernah sakit, petik jari semua benda dia dapat. Hari ini depan mata kita, dia tidak ada apa-apa, dia tidak bernyawa, ya, kerana hidupnya tidak mementingkan iman. Dan kita bila tengok, kena faham satu benda, kalau aku kaya macam Firaun pun, dia tak memberikan keselamatan daripada azab. Tetapi ya, nabi-nabi, ya, kerana imanlah yang dihumban dalam api, selamat. Ya, yang dihumban ke dalam air, selamat. Kan? Itulah kesimpulan surah Yunus, insya-Allah. Okey? Itu je lah yang boleh saya kongsikan, perkara-perkara menarik tentang surah Yunus, insya-Allah. Baik, ada apa-apa soalan, pertanyaan, pandangan kepada surah Yunus? Di belakang sana ada buku terbaru saya, kalau berminat beli boleh beli, lelaki yang hebat-hebat dalam Al-Quran. Ada cerita separuh pemuda Al-Kahfi, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Ismail, ada cerita Nabi Daud, dan ada cerita pengikut Nabi Isa yang disalib. Ada? Tuan-tuan Haji ada? Pakcik-pakcik ada? Makcik silakan. Adakah sampai sekarang dia tidak? Kalau tak awet, memang musnah lah tubuh tu. Mumia itu memang diawet. Waktu dia keras, ya, dia keras. Kalau tidak diawet, memang tubuh itu akan musnah, ya. Dan anda akan dapati bukan satu dua Firaun saja yang diawet, ya. Kebanyakan Firaun boleh dibuka balik kuburan diorang kerana proses pengawitan itu sebenarnya satu bentuk teknologi. Hari ini kita kata pengawetan itu cara, hari ini kita kata pengawetan itu teknologi. Kita kata teknologi, Allah kata itu cara kami. Itu cara kami. Kami bagi idea itu untuk diawetkan dan tubuh itu terpelihara. Semua orang bila tengok ambil pengajaran. Cumanya sebenarnya sejarawan ni ada dua pendapat. Satu Ramses II yang tangannya duduk ke atas tu. Satu lagi yang juga saya pun tengah keliru, tengah duk kaji. Yang mana satu sebenarnya yang lawan Nabi Musa ni. Ada seorang lagi sejarawan kata Menem Petah. MENEMPTAH. Mana petah. Yang penting mana entah tak tahu. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.